Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والجماعة بالكتاب واتباع مرضاته وفقه وثوابه حسن الخاتم عن النبي المعون وطاعته ورسوله عنه وعنه وعنه على ان يتمرقنا الى النافع ان عمل الخالص المقتل حسن التعليم والدلال على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه يفتح ويقبلنا بالدين يعني من التأويل والتفسير الذي يعني سوى السبيل والسلطات من طريق الله ورسوله وأن الله يشفينا ويشفي مرضانا وأن الله يشفينا ويشفي مرضانا ومعافينا ومعافينا ويحول أحوالنا بأحسن حال ومنازلنا قلوبنا الصالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى آخر إخواننا من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وسائر الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا الإمام في العلوم أبي حامد الغزالي وإداري والإمام الله وشعراني الإمام في الفضل رشاد وغزالي بدر بلاد الحبيب الله بن عمرو الحجاج الحبيب والحبيب الإمام عليه محمد حبشي وإلى جميع الرجال والقاضي والنور والحل والعقل وأهل النور وإلى رمز عليه وإلى سيدنا مولانا سماحة المصدر المحافظ ومسلم عبد الله بن عبد إلى بيت سيدنا محمد المشاهدين ومعافينا وعلماء الصالحين بلا القدر ولا المشاهد والمغاربة من أزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة إلى رأي الشيخ محمد سمسم المالكي شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مقلب الأمور ومصرف القلوب والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بدر البدور وعلى آله وصحبه ذوي الفضل المشكور أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارحم قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وفي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالح الهداية آمين. Berkata tuan pengarang kitab Hidayah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan menurut beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 65 kitab tuan-tuan 65 kitab saya 77. Sehingga kata-kata beliau apabila yang diterjemahkan oleh almarhum al-Ustaz Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, apabila masuk waktu isya, apabila masuk waktu isya dan sudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isya 4 rakaat.
untuk menghidupkan masa di antara azan dan iqamah. Ingat, antara azan dan iqamah ni banyak orang lalai. Orang tak erti nak ambil manfaat. Padahal antara azan dan iqamah itu waktu emas. Dalam hadis tersebut la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah tu doa banyak-banyak. Sebut dalam hadis di bawah tu, inna du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Banyak riwayat. Jadi kita hidupkan dengan sembahyang. Sembahyang tu doa. Dalam sembahyang tu penuh dengan doa. Doa iftitah. Fatihah tu pun doa. Apa lagi? Dalam duduk antara dua sujud tu doa yang dihimpunkan dari berbagai riwayat sampai 8 perkara kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Maka kelebihannya sangat banyak. Di antaranya disebut dalam sebuah hadis, inna du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Bahwasanya doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Allah. Tak lagi tu sebelum subuh tu lagi banyak kita dianjurkan. Kemudian dalam kau mengerjakan sembahyang isyak dan lebih itu kita tunggu azan. Selagi tunggu qamat itu pun kita walaupun tak sembahyang, tadi sembahyang. Kalau kita tak sembahyang pun kita tunggu sembahyang namanya. Dapat pahala sedang sembahyang. 4 rakaat, dah 4 rakaat bila tak qamat lagi. Atau ada majlis ilmu, biasanya kat masjid ada majlis ilmu yang belajar lagi kan. Ada yang dia berceramah azannya berhenti, ada yang belajar terus. Okey, 2 minit kan. Okey, tak apa. Kita tunggu sembahyang, niat tunggu sembahyang. Dapat pahala sembahyang. Dalam hadis sebut begitu, man madumtum fi shalah man tazartum lis shalah. Kamu dianggap dalam sembahyang, sedang sembahyang selagi kamu tunggu sembahyang. Kamu dianggap dalam sembahyang atau sedang sembahyang selagi kamu tunggu untuk sembahyang. Untung tunggu qamat tu ibadah. Tunggu qamat tu ibadah. Tunggu saja tu dapat pahala sembahyang. Apalagi diisi dengan baca Quran, selawat, zikir dan sebagainya, doa. Kemudian dalam kau mengerjakan sembahyang fardu isyak, bila dah ada qamat, kerjakanlah sembahyang fardu isyak dan sembahyang ba'diyah isyak pula 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Dan baca ilmu pada rakaat pertama akan surah As-Sajdah kalau wajib. Kalau tak apa boleh tengok. Kalau tak buat depan atau handphone. Baca rakaat pertama surah As-Sajdah, Fatihah As-Sajdah. Setiap sujud dan nanti ada ayat surah, ayat Sajdah sujud atau surah Yasin. Tak Sajdah Yasin. Dan pada rakaat yang kedua baca akan surah Al-Mulk atau surah Al-Dukhan. Jadi kawannya Sajdah, kawannya Mulk, Yasin kawannya Dukhan. Ini bagus dibaca dalam sembahyang ba'diyah isyak. Bagi orang tak biasa yang sakit kaki ya, bengkak, tapi boleh duduk. Sembahyang sunat boleh duduk. Tapi rugilah kalau kuat tinggilah. Kalau malas tu boleh duduk. Kalau tak kuat atau malas boleh duduk, tak ada masalah. Tapi kalau ada kekuatan lagi, dirilah lama-lama. Untung orang yang selalu sembahyang panjangkan qiyam. Dalam sebuah hadis disebut tulul qiyam fi shalah, tulul qunut fi shalah yakhafifu sakaratil maut. Lama berdiri dalam sembahyang akan meringankan sakaratul maut. Kalau ingat sakaratul maut itu takut tu. Apa dia? Yang mana tu? Kawan dia. Kalau ba'diyah isyak, selepas fardu isyak kita sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat kan, yang paling kurang 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah dan Sajdah. Rakaat kedua Fatihah dan Mulk. Tabarakalladzi bil mulk. Itu kalau nak itu tu dia punya regu dia. Ataupun rajin lagi sikit, ni lagi panjang ni.
Ataupun rakaat pertama Fatihah Yasin, rakaat kedua Fatihah Dukhan. Fatihah dan Dukhan, surah Dukhan. Pilihlah suka-suka. Ataupun malam ni apa, sajadah muluk. Malam besok Yasin Dukhan, gila-gila. Ataupun mana yang pilih, mana yang kita nak istiqamah. Itu semua ada hadisnya ya. Sajadah dan muluk ini siapa yang amalkan, nanti dalam kubur, masuk kubur je dah ada orang tunggu dia. Dia dapat kawan yang mesra. Kawan yang akan hiburkan dia, sehingga dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. No. Kau jangan ayat pertama Yasin Allah bukan. Kubur konkret. Ada tiga. No. Kalau tak ada baik baca kuliah guru. Kalau daripada tembuk dengan komplit, baik baca surah pendek komplit. Segi afdal ayat tembuk. Ayat contoh ni. Lebih afdal baca surah pendek komplit. Inna a'tainakal kautsar 3 ayat komplit lebih afdal daripada baca tembuk 3 ayat panjang. Segi afdal. Tapi ya tak salah boleh. Cuma yang dimasukkan di sini tu komplit ya, sempurna tu. Tak apa boleh tengok. Saya kata tadi, tak apa boleh baca dia, boleh tengok, tak ada masalah. Letak Quran depan, kata stand jangan, dia stand. Tu nak nyelak tu masalah lah. Paling praktikal handphone. Handphone kan gerak jari saja kan surat. Gerak jari tak batal, 1000 kali gerak pun tak ada masalah. Surat. Bila nak rokok, matikan skrin tu matikan. Bila dah skrin dah mati, boleh letak atas lantai. Kalau skrin tengah on tu boleh juga letak atas lantai, tapi tak cantik kan, kurang adab. Baik, tak satu macam kita letak macam ni kan, tak bantal ke. Bila dah lepas sujud, naik, jangan terlupa ambil je. Masalah. Kadang kalau ada poket, tak dalam poket lah. Kalau mak-mak biasa ada poket kangaroo kat depan apa? Depan apa tu? Tergongan lah, boleh tak gitu. Masa rokok lah, rokok letak. Sujud, bila naik balik, angkat balik. Jaga pergerakan lah, jangan sampai tidur, jangan sampai berlaku 3 pergerakan berat berturut-turut. Kena jaga gitu. Leceh sikit lah, leceh. Kurang dia memang tak afdal baca tengok sebenarnya, tapi daripada tidak. Sebab dia menghilangkan khusyuk, jaga pergerakan apa semua kan. Yang terbaik dia hafal. Yang terbaik sunnahnya hafal. Jadi kalau tiap malam dah baca, insya-Allah boleh terhafal. Atau ni yang tak hafal kan? InsyaAllah. Kalau tak hafal boleh tengok, tak ada masalah. Ya, lama berdiri dalam sembahyang, kata Nabi SAW, dan Nabi buat. Nabi kalau sembahyang tak mengangkat kaki sampai bengkak kaki. Kedua surah yang tuan, berjus-jus bengkak kaki, hari-hari bengkak kaki. Allah. Lama berdiri dalam sembahyang akan meringankan sakaratul maut. Orang yang rajin berdiri lama dalam sembahyang, baca Quran, baca surah panjang, insya-Allah matinya mudah. Mungkin tak rasa pun dia mati. Mungkin kita harap itu. Ada orang yang tak rasa dia mati. Padahal sakit mati itu macam dilibas pedang 1000 kali. Macam kambing dilapar hidup. Itu dia bayar sakit mesti. Kalau Allah tak ringankan, dan Nabi tak doa kemarin, Nabi telah doa, ya Allah semua sakit mati mak aku apa? Pikulkan ke aku, umpahkan pada aku, supaya mak aku jangan rasa apa kuasa. Sebaik Nabi dah doa kan? Kalau Nabi tak doa, tak tahu macam mana kita nanti. Tapi Nabi telah doa, Allahumma khafif ala wa yasqil alayya wa khafif ala ummat. Beratkan sakit mati semua umat aku punya sakit mati pun timpakan ke aku seorang. Ya aku ada. Ringankan umat aku. Jangan bagi umat aku rasa sakit mati. Kita doa. Nabi dah doa. Kita
kita. InsyaAllah kita mati berkat doa Nabi itu tak teruk sangat lah. Kalau pun teruk, itu pun ada untung juga. Mati menggelupuk sakit, itu dah tak tahu berapa banyak dosa-dosa Allah basuh. Bila putus nyawa je, bersih. Ada yang separuh dah bersih. Kalau yang separuh dah bersih, ada lagi separuh kan tentunya. Kita tak tahu lah itu apa kena kehendak Allah. Sambung dalam kubur, dalam kubur kena siksa kubur pula. Pang-pung, lepas tu bersih. Bangkit hari kiamat, kosong dah. Kata Imam Suyuti radhiyallahu anhu, umat ini untung. Sakit mati ampun dosa, siksa kubur ampun dosa. Jadi siksa lama dalam kubur, bangkit hari kiamat, waqat qamu mahasin, mereka bangkit dari kubur dalam keadaan bersih, sudah ada dosa. Dan itulah masuk syurga je lah. Tak ada apa nak cerita. Allah. Tapi na'udzubillah lah, kita tetap minta afiat, tak jauh daripada seksa-seksa ni. Allah boleh bagi maaf tanpa perlu hukum. Allah boleh. Tapi biasanya Allah bagi pengajaran ni, bagi hukuman lah. Untuk ampun dosa boleh Allah seksa dulu. Tapi Allah juga mampu beri ampunan tanpa hukuman. Bagi anugerah itu, anugerah. Seperti doa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli. Imam Syadzuli itu selalu doa begitu. Waghfirli bila mihna. Ya Allah, ampunkan aku tanpa sebarang ujian, tanpa sebarang musibah. Kalau Allah bagi ujian tu sebenarnya Allah nak ampun dosa. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita masalah, Allah bagi kita pening, tension, segala macam, stres, itu semua ada dosa yang sudah diampuni. Tapi Imam Syadzuli minta pada Allah, waghfirli bila mihna. Ya Allah, ampunkan aku tanpa sebarang ujian. Anulah nak aku ampun je lah. Sihat-sihat, buat maksiat, Allah ampun. Tapi macam sulit kan, macam ish. Tapi Allah boleh buat. Kita tetap sangka baik pada Allah. Allah minta terus pada Allah afiat. Mana afiat apa? Tak ada musibah apa-apa, tak ada sakit apa-apa. Tapi dalam masa kita minta Allah ampun begitu. Minta terus minta. Walaupun biasanya tidak. Biasanya memang Allah nak ampunkan dosa kita, memang akal Allah buat sesuatu lah. Hilang duit, hilang barang, hilang tu ya Allah. Kalau ada apa, sakit tu, sakit ni, musibah tu, musibah ni, kena tipu orang, itu semua pun dosa. Ada dosa yang sayang kan. Jadi antara tu orang yang nak mati muda, mungkin tak rasa pun macam mati, tahu-tahu dah pindah alam ni, tahu-tahu dah pindah alam. Amalkanlah selalu sembahyang panjang-panjang. Apa nak baca? Sudah dia ajarkan. Ba'di Aisyah tu amalkan qiyam dengan rakaat pertama sajadah, rakaat kedua mulut, ataupun rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Dukhan. Ya, amalkan segala dapat semua hidup sekali tuan-tuan buat. Malam kan try lah, niat kan. Benda-benda sunat macam ni cubalah amal walau semua hidup sekali. Kalau Allah beri taufik, semoga Allah beri taufik, dapat amal setiap malam. Ramai ulama yang mengamalkan Ba'di Aisyah bawa 2 surah. Ramai. Masa saya mengaji budak-budak belasan tahun lagi, kita dah mula amal lagi. Ya, sekarang dah tak dapat lah. Sekarang dah jarang lah. Saya cakap jarang. Ni masa kita kecil-kecil dulu dah dengar lah. Ustaz-ustaz dah galakkan kita buat pada Isyak tu. Kemudian dalam kau mengajarkan pada Isyak dan Sunnah Isyak berrekat dengan surah tadi. Maka membaca surah-surah ini telah warid sabit, telah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Betul. Dan selepas itu engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi dia berapa dah? 6 rakaat. Sebab nak ambil satu anak riwayat kerana apa? 4 rakaat setelah Isyak ini, yang lain daripada apa tadi? Ba'diyah.
maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW akan kelebihannya yang sangat besar. Ini sembahyang sunat apa yang 4 rakaat ini? Nota kaki di bawah. Sembahyang yang 4 rakaat ini ialah sembahyang sunat mutlak ataupun solatul lail, dipanggil qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ni tak mesti tengah malam kan? Qiyamul lail yang dianjurkan bagi kita tu qiyamul lail tu bermula qiyamul lail selepas isyak. Selepas solat isyak, apa saja solat disebut qiyamul lail. Kalau selepas tidur, selepas tengah malam namanya tahajud. Kalau tak tidur, macam lepas sembahyang isyak kan kita tak tidur, kita terus buat sembahyang. Apa saja sembahyang itu namanya sembahyang malam atau qiyamul lail yang dianjurkan kepada kita oleh Nabi SAW. Alaikum biqiyamil lail. Nabi pesan, jangan tinggal qiyamul lail. Ada hadis Nabi pesan, Nabi SAW pesan, jangan tinggal qiyamul lail. Kita ingat qiyamul lail mesti tengah malam. Tak. Itu yang terbaik, sebab dapat gabungan tahajud. Tapi naik qiyamul lail sudah boleh bermula selepas solat isyak. Apa saja selepas isyak itu namanya qiyamul lail. Ini maksud 4 rakaat qiyamul lail selepas isyak itu dalam hadis disebut sama seperti kita sembahyang di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat selepas isyak ni tuan-tuan, pahalanya seperti kita sembahyang di malam Lailatul Qadar. Contoh bayang Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 1 rakaat yang kita kerjakan seperti katalah paling ganda paling kurang seperti kita buat 1 malam, tapi kita buat 1000 malam, 83 tahun 4 bulan. Gandaannya tu luar biasa. Jadi sangat-sangat dianjurkan buat 4 rakaat itu. Boleh dengan 2 kali salam, boleh juga 1 salam. 1 salam direct. 4 rakaat itu direct dulu salam. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat direct itu kita buat tahiyat awal. Salam boleh. Tapi yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu afdal. Sebab kita dapat 2 kali tahiyat, kita dapat 2 kali salam. Ada lagi banyaklah. Ya. Ada soalan ni? Kalau isyak kalau kita mau witir boleh. Tak ada masalah. Saya nak bakar witir setelah isyak. Boleh. Cuma afdal Nabi SAW kata ij'alu akhir salatikum bil laili al-witr. Cuba kalau boleh, cuba jadikan ending solat malammu dengan witir. Tutup sembahyang malam kamu, laskan dengan witir kalau boleh. Tapi kan kalau orang tak confident, tak apa terbabas kan. Kalau orang yang memang disiplin, confirm 4 pagi bangun, cantik. Ada orang confirm 5 pagi bangun, ada. Ada orang tak menentu, kadang bangun, kadang tidak, kadang terajak kan. Kalau tak confident, buat semua tidur. Sayyidina Abu Bakar antara bila ditanya, Sayyidina Umar bangun tidur sebelum subuh. Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur. Bila ditanya, kenapa kau tak ikut Nabi cakap? Nabi cakap suruh buat apa? Last bangun tidur nanti kan, sebelum subuh tu. Dia kata antara yang dijawab ni, aku tak jamin aku boleh bangun. Mana tahu besok aku terbabas ke ataupun sampai ajal aku dalam tidur, mana tahu. Tak ada. Tapi dia ni kalau dah niat dapat pahala. Aku dah teriak aku nak sebelum tidur, aku dah sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah buat sembahyang witir. So aku tidur aku dah ada sembahyang, aku dah membuat solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dulu boleh. Nabi punya arahan bukan wajib, sunat. Afdal, sebab memang lebih mencabar lah. Sebab nak boleh bangun sebelum subuh tu buat. Jadi kalau tak yakin, buat sebelum tidur boleh. Tapi kalau dah buat sebelum tidur, tiba-tiba bangun pula pukul 4, nak amal hadis-hadis pun boleh. Macam biasa pernah puasa ni, kita selalu terawih, lepas terawih kita buat apa? Witir. Tapi ada orang yang
jenis nak amal hari tu, dia lepas tarawih dia tak ikut witir dia. Sebab dia tahu dia akan bangun sebelum sahur, dia akan buat witir. Boleh, itu tak ada masalah. Tapi kalau nak buat 2 kali witir pun boleh, tapi dengan syarat yang kedua tu buat genap. Jadi yang tadi kita buat 3 tu disebut muqaddimah witir. Ada istilahnya. Yang kita buat awal malam tadi, yang kita buat sebelum tidur tadi tu 3 rakaat. Atau 1 pun boleh, paling kurang 1. Okey, ini kita niatkan muqaddimah witir. So nanti ada sambungan dia. Tidur dulu. Ditakdirkan kalau kita boleh bangun sebelum subuh, kita sambung witir 2 rakaat. So jadi 3. Ataupun tadi kita buat 3, kita sambung lagi 2, jadi 5. Ataupun tadi kat masjid kita dah buat 3, malam kita buat 8. So 11. Boleh. Niat yang 8 tadi sambungan witir. Nanti ada niat lah. Usalli rak'atain minal witri. Cara niatnya kena betul. Jangan niat usalli sunnatal witri. Saja aku menurut sebagai ulama lah, aku ada perbezaan pendapat. Yang terbaik niatnya biar jelas. Saja sembahyang sebahagian dari witir. Kalau soal witir mana ganjil? Kalau tuan sembahyang 2 bukan ganjil. 8 bukan ganjil. Ini niatnya yang terbaik. Memang ada ulama kata sah je, yang penting sebab saya ini sambungan. Tapi yang paling bagus, paling jelas minal witri. Kalau bahasa Arabnya usalli rak'atain minal witri. Sebut minal. Min tu makna sebahagian. Kalau kita sembahyang 1 rakaat, tak apa, usalli sunnatal witri, betul. Tak diragukan. Usalli sunnatal witri. Saja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat, logik. Kalau 3 rakaat, logik. Jadi kalau tadi dah buat 3, kita nak witir betul lah. Yang ni, yang sama. Jangan niat sunnatal witri, rak'atain minal witri. Itu yang terbaik. Jelas, niatnya jelas. Ini sambungan daripada witir tadi. Itu je, tak ada masalah. Boleh menurut sebahagian ulama. Dan kami yang membuat, tak ada masalah. Itu juga kita dapat. Ya. Solat sunnah yang 4 rakaat tu kita buat satu salam. Yang tahiyat awal kita ada lah. Boleh, nak buat tahiyat awal pun boleh. Boleh buat juga. Boleh, tak ada masalah. Tahiyat awal boleh, tak nak tahiyat awal pun boleh. Ikut selesa kita lah. Tapi kalau saya tak ada tahiyat awal, baik salam terus. Ada tahiyat awal kan? Alam, Assalamualaikum. Tak, pahala. Memang afdalnya sembahyang malam tu 2-2. Salatul laili masna kata Nabi SAW. Sembahyang malam tu bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salam tu dah pahala dah. Assalamualaikum. Oh ya, pahala salam. Bagi salam kan 20. Assalamualaikum 20 pahala kata Nabi SAW. Bagi salam kan pahala berapa tu? 20 kan. Bila jawab kita tambah lagi. Warahmatullahi 30. Wabarakatuh 40. Macam orang tambah waridwan, wabarakatuh macam sama mana dapat itu. Kita kisah doa, masalah doa. Ya, tambah suka tinggi lah doa. Siapa kata tak boleh nama-nama doa? Kata siapa? Oh, untuk tambah doa payah gitu tu. Masalah tu doa ni bebas. Daripada Nabi nak tambah lagi boleh. Itu keperluan lah doa. Apa kita nak kita minta, tak ada masalah. Dan dalam bab menjaga sembahyang sunat witir 3 rakaat dan doa. Ini kita witir pula. Tadi bukan witir ya. Tadi apa? Sunat mutlak. Apa sunat mutlak? Usalli rak'atain. Saja aku sembahyang 2 rakaat. Dah. Witir bukan mutlak, mana tak terikat. Dia tak terikat dengan masa, dia tak terikat dengan waktu. Itu mana mutlak. Mutlak mana tak terikat. Ada sembahyang sunat terikat dengan masa. Dia ada masa-masa khas boleh buat. Seperti witir, kan? Ba'diyah, qabliyah, tu dia terikat dengan masa. Iaitu sebelum sembahyang fardu. Kalau ba'diyah, qabliyah kan? Qabliyah, ba'diyah. Qabliyah dia terikat mesti sebelum sembahyang fardu. Ba'diyah nak buat dia terikat. Dia mesti setelah sembahyang fardu. Tu qabliyah, ba'diyah. Duha dia terikat. Mesti tunggu time masuk waktu dan sampai zuhur. Ada waktu terikat. Apalagi sembahyang isyraq
Sembahyang apa lagi? Sembahyang yang ada waktu apa? Sembahyang Tahiyatul Masjid, ada waktu dia lah, ataupun terikat dengan sebab. Ada lagi sembahyang sunat terikat dengan sebab. Tahiyatul Masjid, masuk masjid. Pasal apa sembahyang ni? Sebab aku masuk masjid. Pasal apa sembahyang ni? Sebab baru lepas wudu. Itu namanya sembahyang sunat yang terikat dengan sebab. Pasal apa sembahyang ni? Sebab ada hajat. Sembahyang apa? Sembahyang hajat. Pasal apa sembahyang ni? Aku bingung lah, nak kahwin dengan dia ke nak kahwin dengan dia. Sembahyang apa tu? Istikharah. Semua ada sebab. Apa lagi? Pasal apa sembahyang ni? Barang aku hilang lah, kunci motor aku hilang lah. Sembahyang apa? Tak tahu. Orang kita sembahyang hajat je. Tak, ada sembahyang khas. Namanya sembahyang Raddid Dallah. Raddid Dallah. Tapi biasa orang kita sembahyang hajat je. Tak kisahlah, sama hajat juga tu kan. Boleh juga secara umum kita fokus sembahyang hajat. Tapi sebenarnya spesifik ada sembahyang Raddid Dallah. Sembahyang untuk kembalikan barang hilang. Bila barang hilang sembahyang tolongkan. InsyaAllah baru jumpa balik. Raddi dan Raddi, kemudian Ad-Dallah, alif lam dad, lam alif lam ha, lam ha itu Dallah, Raddi Dallah, Raddi Dallah. Surah bebas, kuliah kulhu je. Sebenarnya sunat ni simple je, kuliah kulhu tu paling basic lah. Kecuali ada nas-nas hadis-hadis yang warid suruh baca ni, suruh baca tu, atau biar betul. Tapi kalau atas ada hadis suruh baca ni, suruh baca tu, tuan-tuan nak kuliah kulhu pun boleh, tak ada masalah. Biasanya semua tu sunat saja, tak sampai tahap wajib. Boleh, tak ada masalah. Macam duha memang ada nas Nabi suruh baca wasyamsi dengan apa itu wadduha, ada. Tapi ada juga ulama kata kuliah kulhu je, tak ada masalah. Ya, jadi sunat mutlak, tidak berwaktu, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Jadi orang kata, saya suka terjemah sembahyang saja-saja. Sembahyang saja-saja. Boleh tak dikerja sembahyang. Ini bukan duha ni, tak, memang saja nak sembahyang, saja nak sembahyang. Allah Allah. Ini bagus. Maknanya waktu haram. Waktu haram tak boleh lah. Waktu haram tu ada pembahasan dia. Waktu haram ada 5 Waktu haram sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa yang haram? Sembahyang sunat mutlak. Dan ada 7 lagi, 6 lagi kan. Saya pernah sebut. Rasa kat sini ke kat mana ni tak ingat. Ada 6 saja atau 7 kita kata sembahyang sunat yang haram dikerjakan pada 5 waktu tersebut. Ingat 5 waktu tu apa? Selepas mengerjakan solat subuh. Bukan selepas subuh tak, selepas mengerjakan fardu subuh. Kalau kita sembahyang subuh pukul 6.30, lepas sembahyang subuh tu dah tak boleh sembahyang sunat. Tapi kalau kita belum sembahyang subuh, dah pukul 6.45 ni, dah pukul 6.45, kita belum sembahyang subuh, nak sembahyang sunat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Walaupun dah subuh. Pada kita ni, kita dah buat sembahyang fardu subuh, tak boleh mengerjakan sembahyang sunat tertentu ni. Iaitu bukan semua sembahyang sunat, tak boleh. 7. Jadi pada dasarnya 7 jenis sembahyang sunat saja. Yang pertama mutlak tu lah. Yang pertama mutlak. Kemudian hajat, istikharah, nak keluar rumah, hajat, ketika nak solat safar, solat safar, solat nak keluar rumah, solat ketika nak dibunuh. Kalau ada orang nak bunuh kita, sunat kita minta request apa? 2 rakaat. Sunat. Tapi ingat, kalau tu lepas sahur, lepas sembahyang sahur, orang nak bunuh kita, jangan minta. Itu mati, kalau mati buat dosa. Nampak macam bagus kan? Dalam sejarah, dia tu mati kemarin dia minta main 2 rakaat. Bila tengok lepas lah. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Dan yang terakhir sunat ihram. Sunat ihram, hati-hati tuan-tuan pergi umrah, kadang-kadang kita akan mikat lepas asar. Saya pernah kena terlupa. Mutawai pun terlupa.
Kebetulan kita dah lambat keluar, jadual kita mikat itu sampai di masjid masa kita di Bir Ali tak salah. Jadi asal dah masuk, lambat keluar daripada Madinah sampai di Bir Ali itu masjid kan, kita sembahyang asar. Jadi kita sembahyang asar dulu. Belum ikut, belum ihram, belum niat lah kan. Tapi sembahyang asar dulu. Bila sembahyang asar, ramai lah lepas tu kita nak ke Mekah kan. Bakal lah semua. Ihram lah. Bila ihram, semua ihram, sunat sembahyang, sunat ihram. Allah dengan confidentnya usal di rakaatil ihram. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum kita punya nawaitul umrah wa ahramtu biha an nafsi illa ta'ala labbaik Allahumma la adrik tunai bas. Semua tu awal. Tapi sebab lupa tak apa. Benda jangan jadi. Ada umrah berapa tahun sekali. Tak ada dosa, insya-Allah tak dosa. Tapi itulah sepatutnya mutawid kena peka benda ni kan. Itu tanggungjawab dia. Dia mutawid kan. Mutawid ni mesti ada ilmu. Jadi antara 7 sembahyang sunat tu dah ingat tak apa dia? Pertama apa tadi yang tak boleh? Surah mutlak. Kedua, hajat. Ketiga, istikharah. Keempat, safar. Kelima, nak keluar rumah. Nak keluar rumah ni walaupun nak pergi beli barang pun sunat sembahyang sunat. Apa lagi? Yang kedua, yang apa? Yang ke apa ni? Yang sekarang yang ke-6, ketika nak dibunuh. Orang nak bunuh kita ada permintaan terakhir, KFC 1 minta 2 rakaat. Ramai ulama-ulama orang soleh dulu ketika mereka nak dibunuh, mereka minta sembahyang 2 rakaat, 4 rakaat. Macam dia cerita. Ada yang Allah bantu, ada yang tak, Allah tak bantu. Ada juga mana dia mati, sebelum mati dia sempat sembahyang. Ada yang cerita masyhur, dia minta sembahyang, ada yang minta 2 rakaat, ada yang minta 4 rakaat. Apa jadi? Allah hantar malaikat bantu dia. Lepas dia sembahyang, pembunuh dah sampai nak bunuh je kan. Cepat-cepat, cepat. Pembunuh ni bagus betul. Dalam Allah hantar malaikat turun daripada langit, bawa kambing, bunuh pembunuh tersebut. Masyhur cerita tu. Jadi ingat, sembahyang sunat sebelum dibunuh ni sunat kalau bukan pada masa-masa yang diharamkan. Dan yang terakhir sembahyang sunat ihram. Mana sembahyang sunat ihram? Sebelum nak niat ihram, sebelum nak niat haji atau umrah, sunat sembahyang 2 rakaat. Biasa kita buat kat Tan'im kan. Kalau kita dah duduk Mekah, kita akan pergi Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Okey, kita akan pergi Masjid Tan'im, Masjid Siti Aisyah. Kita akan pergi bulan depan. Sebab bulan depan ialah tanah haram. Betul. Kalau nak umrah, kalau nak niat, mesti pergi belakang. Kalau nak sembahyang kat tanah apa? Tanah haram lah, pahala banyak sikit. Tapi nak niat mesti pergi belakang. Masjid Siti Aisyah tu separuh belah kiblat ni, kata ni kiblat. Kiblat tu tanah haram, separuh lagi tanah halal. Nak niat ihram mesti dalam tanah halal belakang. Tapi biasa kita datang tengok orang ramai sembahyang kat depan, kita pun pergi depan sembahyang. Waktu niat, pas sembahyang turun niat kat situ. Tak sah lagi. Niat umrah mesti keluar dari tanah haram. Selagi duduk dalam tanah haram, tak sah niat. Nah, hati-hati tu. Masjid Siti Aisyah tu bagi 2. Masjid Siti Aisyah tu, Masjid Tan'im itu 2. Sepak belakang tanah halal. Situ tempat niat. Biasa kita kadang-kadang tengok orang kat belakang boleh bunuh. Nak sembahyang kat belakang pun boleh juga, tak ada masalah. Biasa lepas sembahyang orang terus niat kan. Jadi kalau lagi depan nak niat mesti pergi belakang. Depan tu kiblat tu kan, orang sembahyang jemaah biasanya sembahyang fardu. Yang fardu orang pergi situ lah. Tapi nak niat umrah, nak niat haji, nak niat umrah lah pergi belakang. Ataupun dekat tempat pas-pas dekat parking-parking tu lah, situ niat. Ya. Ini 7 sembahyang. Lain semua boleh. Lain sembahyang sunat boleh. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Masuk masjid, lepas sembahyang asar kita pergi masjid. Itu pun sebenarnya ada kematian tentunya kan.
kita pun sembahyang tunggu jenazah, kita masuk masjid. Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, boleh, tak ada masalah. Ataupun kita sembahyang sunat wudu, kita masuk masjid, lepas subuh ke lepas asar ke lepas zuhur ke lepas 5 waktu tu, kita wudu. Lepas wudu kita sembahyang sunat wudu, boleh. Puasa boleh. Sembahyang jenazah pun tak ada masalah. Sembahyang jenazah ada khilaf. Ada khilaf ulama, tapi mazhab kita mengharuskan, tak ada masalah. Sembahyang jenazah selepas waktu-waktu yang diharamkan. Ini ada khilaf. Ulama kata tak boleh, ada ulama kata boleh. Dikiaskan dengan apa yang baru, tak ada masalah. Tapi sebaiknya ialah sembahyang jenazah ni kalau boleh tuan-tuan, bila tembung asar ni, nak sembahyang jenazah dulu ke sembahyang asar dulu? Kebanyakan orang kita nak senang cerita asal dulu. Tapi ada ulama sebut tak boleh, kena sembahyang jenazah dulu. Kena sembahyang jenazah dulu. Dah habis sembahyang jenazah baru boleh sembahyang asar. Tapi itulah benda khilaf, tak ada masalah. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Kita tak ambil, tapi ada setengah tempat nyaman. Bila asar bertembung dengan jenazah, mereka dulukan jenazah. Lepas tu boleh main asar, lepas tu kita nak tak kan, cuma habis. Jadi apa sembahyang selain daripada 7 ni, semua sembahyang sunat boleh. Sembahyang qada boleh. Sembahyang qada boleh, tak ada masalah. Ramai yang tanya-tanya, qada tak ada masalah, bila-bila pun boleh. Dan ini semua tak berlaku di tanah haram. Kalau kita kat Mekah, selagi kita duduk tanah haram, 5 waktu ni tak ada function. Hang tahu abai kata. Dan juga hari Jumaat. Hari Jumaat walaupun matahari tegak atas kepala tu batu merah, tapi hari untuk hari Jumaat diharuskan. Tak ada Mekah. Semua tu boleh. Adzan di tanah haram Mekah. Kita dalam hotel kita, kalau hotel kita tanah haram, 5 waktu ni abai kata. Tak ada hal. Sembahyang Abu Jemaah yang itu pengecualian. Baik. Habis. Itu 4 rakaat itu pahalanya sangat besar, iaitu seperti beribadat di malam Lailatul Qadar. Selepas itu hendaklah kau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Boleh tak 3 rakaat direct 1 salam? Boleh, tapi makruh. Ada orang nak cepat kan, 3 rakaat makruh. Mazhab kita makruh. Ada larangan dari Nabi SAW. Nabi SAW kata, jangan jadikan witir macam maghrib. Mana pun 1 salam. Maknanya apa? Maghrib 1 salam ya. Witir jangan buat macam maghrib, kata Nabi SAW. Cuma ulama kita simpulkan itu hanya makruh, tak sampai haram. Boleh 3 rakaat 1 salam. Yang bagus 2 rakaat salam tambah lagi 1 rakaat. Adalah Rasulullah SAW, ini sunnahnya, akan baca dalam rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua surah Al-Ghafirun. Juga waktu bulan puasanya tak, setiap malam. Setiap malam kita witir ni sunnahnya setiap malam. Jangan tinggal. Malam-malam pun buatlah 1 rakaat. Malam-malam pun buatlah 1 rakaat. Mazhab kita tak ada masalah, tak makruh pun. Buat, jangan langsung tak buat. Nabi pesan, autiru ya ahlul Quran, man lam yutir falaysa minna. Orang-orang yang baca Quran, umat Nabi lah. Berwitirlah. Siapa tak main witir bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seram teman-teman. Autiru ya ahlul Quran, orang yang baca Quran, umat Al-Quran, sembahyanglah witir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak sembahyang witir bukan dari kami. Kita kalau Nabi kata bukan dari kita seram. Bukan maknanya Nabi tak aku umat, tuan-tuan. Kata ulama, bukan maknanya Nabi tak aku umat. Kata sebagai ulama yang mensyarahkan itu, ni orang maksud bukan dari kami, ni orang tak dengar cakap aku. Seram juga dengan gitu kan. Bahasa lainnya apa? Tak dengar cakap, berarti apa dia? Degil. Kalau Nabi kata kau ni apakan degil. Seram juga tuan-tuan, Nabi sama gitu. So
Jangan tinggal witir. Kalau tertinggal qada. Kalau tertinggal sunat di qada. Malam tadi letih saya gabut, balik Kelantan ke balik mana, tak dapat witir. Lepas Tuhan nanti qada lah. Lepas zuhur nanti qada witir malam tadi. Ya. Sembahyang sunat yang ada waktu, kalau tertinggal sunat di qada. Sebenarnya lagi tu. Sembahyang sunat yang ada waktu khas, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, apa lagi yang ada waktu khas ni kan. Isyraq, apa lagi. Itu kalau tertinggal sunat di qada. Dan pada rakaat kedua Al-Kafirun, pada rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu surah direct. Di setiap malam sunahnya begitu. Kalau tak nak pun bacalah surah yang tuan-tuan rasa nak baca. Jadi semuanya. Ingat, saya selalu pernah cerita Imam Sya'rani tu. Cerita ini Imam Sya'rani sebut, aku dulu witir memang on off. Kadang buat, kadang tidak, sehinggalah satu malam aku mimpi kiamat berlaku. Kiamat akhirnya proses kiamat lah. Dan aku alhamdulillah selamat mimpulah. Ini mimpi Imam Sya'rani, wali besar, ulama besar di Mesir. Bangun selamat alhamdulillah, dalam mimpi aku selamat melintas sirat sampai di tebing syurga lah. Ini mahsyar, menyeberang terus sampai ke tebing syurga. Depan aku tiba-tiba aku nampak pintu syurga. Cantiknya, ya Allah, luar biasa tu pintu. Dalam riwayat-riwayat tuan-tuan, syurga ni apa saja kita tengok, dengar, semua akan tercengang, terpana, terkesima. Tengok pintu syurga punya lawa itu boleh termenung sampai 40 tahun. Kemudian bila pintu dibuka, bunyi dia tu indahnya, termenung lagi 40 tahun, terkesima. Belum tengok bidadari lagi. Jengkreng. Nak cerita dahsyatnya keindahan syurga tu. Jadi ketika aku dah jejak di kaki seberang tu, aku nampak satu pintu syurga yang luas, besar, cantik. Jangan cakap besarnya tu, dalam hadis sebut jenang ke jenang. Pintu syurga itu jenang ke jenang, ya. Jenang ke jenang antara Busra dengan Makkah, atau antara Mekah dengan Hajar, satu daerah Hajar, tempat produk tempayan masyhur zaman dulu. Nabi cakap macam tu je, antara Mekah dengan Busra di Syam, atau antara Mekah dengan Hajar, daerah Hajar, antara Mekah. Bila ulama-ulama sekarang Google Map, Google scale, jaraknya berapa tuan-tuan? Itu mereka menemukan keajaiban sabda Nabi SAW. Nabi punya cakap tu seolah-olah Nabi tahu Google juga. Nabi kata jarak jenang ke jenang pintu surga tu antara Mekah ke Busra, dan atau Mekah ke Hajar. Mana Nabi lock dua tempat tu seolah sama jarak. Orang sekarang Google betul-betul memang Mekah dengan Busra, Mekah dengan Hajar sama jarak dia, tak lari sikit. Subhanallah. Takjub ulama-ulama sekarang, macam mana Nabi boleh scale tepat itu. Pada zaman tu tak ada teknologi ni, tapi Nabi cakap sama. Kalau tak Mekah ke Busra, Mekah ke Hajar, lebih kurang 1237 km lebih. Ini saya lebih kurang tak ingat, tapi yang berarti 1000 lebih, 1000 km lebih, 1200 berapa gitu. Tepat Mekah ke Hajar segitu, Mekah ke Busra segitu. Tuan-tuan bayang, lebar pintu tu 1000 km. Sini mana? Sini Hanyai, besar pintu syurga. Nah, aku nak masuk, kata Imam Sya'rani, tiba-tiba malaikat tahan aku. Weh, kau tak baca atas, ada signboard rupanya. Aku pun berusaha tengok, la babul witri. Nama pintu tu rupanya babul witri. Kau bukan ahli witir, kau witir on off, tak boleh masuk ke pintu ni.
cek pintu lain. Aku bukan bayang nak lepas satu pintu je berapa ribu. Ketika itu aku tersedar, sejak malam itu aku tak berani lagi tinggal witir. Sampailah mati, sampailah meninggal, beliau tak pernah berani tinggal witir. Takut besok tak dibenarkan masuk kok pintu witir. Jadi itu cerita masyarakat ni lah. Wali-wali tu kalau salah Allah tegur. Kita siapa nak tegur? Ustaz-ustaz je. Kalau wali ni Allah kasih satu mimpi je, terus berubah. Satu mimpi cukup. Tak berani lagi tinggal witir. Ya Allah. Dan jika kau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud pula kan. Tahajud tu sembahyang setelah tidur, sembahyang di tengah malam selepas tidur, itu namanya tahajud. Kalau tak tidur, ya bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Maka akhirkan sembahyang witir ini. Nah, itu sebaiknya. Kalau ada plan nak bangun tahajud, sebaiknya akhirkan sembahyang witir ini, supaya witir jadi sembahyang penutup. Kerana sembahyang witir itu lebih baik, bukan wajib, lebih baik dibuat di akhir malam. Pun kita ada kaedah yang satu lagi tadi tu, boleh buat 2 kali. Bukan mana 2 kali witir, tak. Satu ganjil, satu genap. Kalau 2 kali witir tak salah. Kalau witir namanya 3 campur 3 jadi 6. Nabi kata tak ada 2 kali witir atau malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ada 2 kali witir, bukan witir jadi genap. Jadi ganjil. Jadi genap. Kemudian selepas itu dalam kau mengisi masa dengan banyak bermuzakarah ilmu. Lepas mengisyak, isi masa lagi. Sebelum tidur nak tunggu ngantuk tuan-tuan. Orang dulu-dulu zaman tak ada Facebook, zaman tak ada Astro, zaman tak ada TV, zaman tak ada kedai mamak, zaman tak ada kedai-kedai buka 24 jam. Lepas mengisyak, nak tunggu ngantuk, isilah masamu dengan banyak muzakarah ilmu. Majlis ilmu, pengajian setelah isyak kan, tapi jarang ada ni. Atau mutalaah kitab, baca buku. Letak kat katil kita tuan-tuan, buku-buku manfaat. Bacalah sebelum tidur, semuka dua. Dekat kepala katil kita tu, buat rak kan? Biasa kan? Sebelum tidur ambil satu buku-buku manfaat, buku-buku macam ni lah kan, buku-buku tasawuf, cerita-cerita sahabat ke, cerita-cerita wali ke, tafsir ke, apa buku yang manfaat untuk kita baca sebelum tidur, supaya tidur kita tidur dalam keadaan diisi minda kita dengan benda-benda manfaat. Kalau tuan-tuan jadi menghafal Quran, boleh menghafal sebelum tidur. Itu antara waktu yang bagus untuk menghafal sebelum tidur. Sebelum tidur kita menghafal, kita tidur dengan hafalan. Itu sangat kuat, sangat berkat, insya-Allah. Dan janganlah kau suka buang masa dengan bermain-main, buat tak gila. Bahkan berusahalah supaya kau dapat menjadikan amalan kebaikan. Jadikan amalan kebaikan apa saja yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu. Pastikan sebelum kita terlelap itu benda baik yang kita buat. Zikir kah, selawat kah, baca Quran kah, semayang kah, apa lagi. Pastikan benda baik. Jangan kita tertidur dalam keadaan tak baik. Tengah tengok TV, biasanya kan TV, lalas TV tengok dia. Dia tengok TV, lalas TV tengok dia. Tak bayang, kalau mati masa tu, mati dalam sejarah tu tulis dia mati ketika sedang tengok TV. Na'udzubillah. Jadi kita nak mati macam mana? Jadi tidur ni hati-hati, sebelum tidur prepare. Sebab an-naum akhul maut, kata Nabi SAW. Tidur itu adik kematian. Siapkan diri sebelum tidur, insya-Allah itulah akan jadi sebelum kita mati. Kalau kita tidur, kita dah semayang, dah zikir, insya-Allah kita akhiri kita punya hayat malam itu dengan kebaikan, husnul khatimah. Usahakan. Jadi kalau sambil baring pun boleh zikir lagi Allah. Tapi kata ulama, jangan zikir la ilaha illallah. Takut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak galak, ulama tak galak. Jadi apa nak zikir? Selawat atau Allah, Allah, Allah.
Kita takut. Kita ngantuk betul kawal kan. Atau selawat lah. Atau istighfar. InsyaAllah. Kalau susah tidur, kita banyak-banyak zikir, InsyaAllah mudah tidur. Kita plan. Pasal apa susah tidur ni kan? Plan aku nak selawat 1000, InsyaAllah 100 kita terlelap. Syaitan takkan benarkan. Kita plan, aku pergi tidur, siap aku nak selawat 1000 malam. Terus selawat, tak ada baring. InsyaAllah 200 aman. Hanya syaitan takkan benarkan kalau kita plan lah. Saya tu kita akan buat dia. Aku tak payah tidur. Kalau kita susah tidur, kita plan lah. Aku nak baca apa tu. InsyaAllah tak ada hafiz. Ya, kalau ubat tidur balik mujarab. Tak perlu pakai ubat, tak perlu makan, tak perlu. Memang akhir zaman ni memang susah tidur. Insomnia tu merata-rata. Ramai orang kena. Alhamdulillah dari tak tahu sebab. Jadi ubat tidur yang paling mujarab zikir. Itu masyhur. Satu ulama cerita, masa dia mutawid, dia bawa orang yang Mekah, adalah dia banyak bawa orang kaya. Ada satu jemaah dia orang kaya. Dia pun bagi tazkirah. Dia bagi amalan. Cerita dia lah sebelum tidur. Aku nak baca ni, baca tu. Sampai itu dengar malam tu. Lepas besok kuliah tu, orang kaya dah tiba. Tuan, terima kasih betul lah Tuan punya amalan yang bagi kita orang amalan. Kenapa? Saya try buat malam tadi. Alhamdulillah. Sekejap saya boleh tidur. Kenapa? Saya dah 15 tahun makan ubat tidur. Tak kalau nak tidur malam. Saya ni insomnia dah 15 tahun. Nak tidur malam mesti terlampil. Malam tadi tak ada terlampil. Saya baca yang wirid yang Ustaz bagi tu, bau apa dah terus terlelap. Alhamdulillah. Sejak tu tak bakal lagi pil. Kata syaitan memang syaitan yang lelapkan kau. Syaitan takkan benarkan kita banyak berzikir. Jadi itu cara dia sebenarnya. Moga-moga. Tapi tak adalah pun terlalu buat. Kalau tak jadi jangan salahkan saya. Boleh juga kalau syaitan tak kacau kalau kita masih lagi telah amat itu boleh juga lah. Tapi tak tahu apa perancangan syaitan. Mungkin ada benda kan dia lagi cilik pada kita. Alhamdulillah. Habis itu ya, maksudnya pastikan amalan kebaikan yang memudahi segala pekerjaanmu itu pada hari itu. Kerana segala amalan dinilai mengikut yang akhir sekali. Ini maksud hadis Nabi SAW. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal perbuatan dinilai Allah pada khawatim, kesudahan, ending, perakhiran, pada akhir. Allah tak tengok awal, Allah tengok akhir. Akhir kamu apa? Kalau akhir kamu baik, baiklah kamu. Akhir kamu buruk, buruklah kamu. Ada orang awal baik tapi ending tak baik, habis. Namanya su'ul khatimah. Ada orang awal tak baik tapi akhirnya baik, husnul khatimah. Semua baik. Ada orang kafir 80 tahun kafir, tapi sebelum mati dia minta syahadat. Syahadat la ilaha illallah. Semua dosa kafir 80 tahun hangus. Tapi ada orang 80 tahun ahli ibadat, sebelum mati alhamdulillah buat maksiat atau kafir, murtad, habis semua amalan sebelum itu. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amalan dinilai pada akhir sekali, last sekali. Bagi husnul khatimah. Kami minta pada Allah. Jadi kita akhirkan hari kita, malam kita tu kan ending dengan kebaikan. Macam-macam boleh buat. Nabi SAW baca tu, baca ni, zikir tu, zikir ni, istighfar, ataupun maafkan orang, halalkan hutang, ada wasiat tulis, ada hutang jatib. Itu semua benda-benda yang perlu kita buat sebelum tidur. Andai kata kita tak bangun, hutang kita tercatat, wasiat kita jelas, orang tak tahu, waris tahu untuk kita laksanakan, mereka laksanakan. Itu yang kita dianjurkan. Semoga Allah SWT memurniakan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti selepas ini akan disebut adab-adab tidur. Apa nak buat sebelum tidur. InsyaAllah macam-macam kita akan tengok apa Nabi buat.
Kita Nabi bukan atas tidur. Nabi akan habiskan masa kita memang mungkin setengah jam kalau kita buat, tak habis-habis, tak tidur lagi. Macam-macam baca. Surah tu, surah ni, doa tu, doa ni. Ya. Jadi yang terpenting buatlah persiapan sebelum tidur. Macam mana kita buat persiapan sebelum mati. Ingat, tidur yang mati. Adik mati senang juga. Mungkin dah ramai orang tak akan bangun selepas tidur. Di akhir zaman paling banyak berlaku kata Nabi SAW, mautul fuja'ah, mati mengejut, mati dalam tidur. Di antara amalan tak nak mati dalam tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Amalkan, insyaAllah jauh daripada mati mengejut. Mundur-mundur, amin ya rabbal alamin. Ada soalan lain? Tak ada. Sila. Boleh, tak ada masalah. Ba'diyah isyak tak mesti syak selepas solat isyak, tak. Dia berlaku sampai sebelum subuh. Valid ba'diyah isyak itu selepas mengerjakan solat isyak sampai sebelum subuh. Boleh. Jadi kalau dia kata dia nak buat ba'diyah isyak pukul 5 pagi, boleh. Pukul 5 dia berbangun, sembahyang ba'diyah isyak. Allahuakbar. Kemudian Assalamualaikum, ada masa lagi, boleh tutup dengan witir, boleh. Kemudian azan subuh, Allahuakbar, dia pun buat qabliyah subuh, boleh, tak ada masalah. Yang mana dia sekarang tertidur dengan fikir-fikir yang kita ataupun dengan ubah topik atau ubah penggunaan yang lain melalui YouTube atau Facebook. Zikir bagus, menuntut ilmu lagi bagus. So kalau diniatkan mendengar YouTube, mendengar ceramah, ya, itu niat menuntut ilmu, maka itu lebih afdal. Ya, sebab memang tak lawan dah. Ini nas. Nabi SAW pernah masuk masjid, ada 2 halaqah, 2 majlis. Satu orang zikir, satu lagi orang mengajar majlis ilmu. Nabi SAW bila sahabat Nabi kata kila umma ala khair, dulu bagus, Masya Allah, dulu bagus, zikir bagus, orang mengaji bagus, tapi akhirnya Nabi memilih duduk mana? Duduk majlis ilmu. Walihada mu'istu, tapi untuk ini aku diutus. Nabi sebut apa? Dan akhirnya 2 majlis Nabi memilih duduk mana? Nabi memilih duduk halaqah ilmu. Dan Nabi kata innama bu'istu mu'allimah, aku diutus sebagai mu'allim, nak ngajar orang. Maka dalil jelas majlis ilmu lebih afdal dari majlis zikir. Tapi Nabi kata kila umma ala khair, dua-dua bagus. Jangan kita banding-banding lah. Kalau boleh jangan kita, tapi kalau mana kita rasa nak buat menuntut ilmu tu lebih afdal daripada Nabi tak. Sebab zikir tu kita je dapat. Tapi kalau menuntut ilmu kita dapat, kita boleh ajar orang pula. Manfaatnya tu apa kata, bukan individual, apa dia panggil? Apa panggil? Individual lawannya apa? Itulah, boleh mendapat manfaat. Jadi soalan tadi, mana afdal? Saya nak tidur sambil berzikir ke? Atau saya nak tidur, saya nak tertidur sambil dengar apa? Ceramah. Niat apa niat dengan ceramah tu? Kalau niat menuntut ilmu, bagus, itu lebih afdal. Tapi nak sambil-sambil dengar ceramah, sambil-sambil zikir pun boleh je kan, dulu dapat. Dia tergantung niat, apa niat kita dengar YouTube tu. Kalau niat menuntut ilmu, bagus. Biarlah kita tertidur sambil dengar ceramah, juga bagus juga, tak ada masalah. Tapi kalau menuntut ilmu tutup, tak molek sambil baring, tidak adab lah, cita adab. Kalau zikir ni ada juga dalil yang membolehkan.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir ni memang nak berdiri boleh, nak baring boleh, nak jalan boleh, ada nasnya. Zikir zikir saya baring tak ada masalah. Tapi kalau menuntut ilmu, apalagi yang bercakap dari YouTube tu ulama besar wali Allah, patah lagi. Ini adab, segi adab. Itu dah ceramah tu ulama besar wali tak molek kan, tak cantik kita dengar sambil apa? Sambil baring, sambil tak cantik. Bahkan adab menuntut ilmu tuan-tuan, bersandar tak boleh ikutkan. Kalau ikutkan tuan-tuan, patut jangan bagi kunci sandar ni. Adab, segi adab, tak wajib. Tapi kalau antara adab-adab yang kita baca menuntut ilmu, sandar depan guru pun tak apa, tak beradab, tak bagus. Sahabat memang tak ada buat. Jadi kalau duduk begitu, jangan sandar depan orang mulia pun, depan mak bapak kita pun kita tak digalakkan. Orang dulu mana berani bersandar depan mak bapak nyata, apalagi duduk tak ada, duduk orang bapak kita tak. Adab ini yang makin fokus. Jadi kalau dia bila niat menuntut ilmu, sebaiknya dia jaga adab. Jadi duduk betul-betul, tengok sampai tertidur. Jangan saya baring. Boleh, bagus. Bagus dari sudut apa untuk orang sekarang, untuk orang sekarang yang sibuk, tak ada masa nak belajar. Itulah satu-satunya media untuk dia dapat ilmu. Untuk zaman sekarang kita nak bagi, jangan payah itu. Tak apalah, daripada tak tahu apa. Cuma kalau lah kita ni nak berkat ilmu kita, ambillah ilmu itu dengan adab. Antara adab dari ilmu itu dengan ceramah-ceramah, jangan orang kata buat macam kita live. Walaupun dia hanya video, hanya suara, tapi anggaplah dia macam guru depan kita. Itu adab. Tuan-tuan, ulama-ulama sekarang yang zaman moden ni, kalau terima panggilan call dari guru dia call, adalah saya tak sebut nama dia ni. Ada yang tengah duduk, bila dapat call, guru call, dia akan bangun menghadap kiblat, menuju kiblat. Assalamualaikum, padahal bukan depan dia pun. Kalau tengah baring, bangun terus. Ada satu ulama tu dah meninggal, Habib Muslim kata dalam anaknya. Itu kalau gurunya call, kalau dia akan duduk macam tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ada yang satu kawannya, Habib Kazim, kalau gurunya call terus cek kiblat dari kiblat. Baik, masya-Allah. Kita cikgu kita call, mak awak kita call sama. Ya mak. Padahal mak bapak kita tu masya-Allah wali, guru kita yang ajar kita baik buruk kanan kiri depan belakang. Sepatutnya kan. Ini padahal belum live, bukan live, hanya suara. Tapi itu adab. Mereka-mereka ni yang akhirnya jadi ulama kelas dunia. Kita ini ulama level kampung ni macam saya. Mereka ni ulama kelas dunia. Syekh Muhammad Awamah juga begitu, sama. Ramai ulama yang kontemporer itu, bila kita gaul itu takjub gitu, ya Allah, adab mereka luar biasa. Dengan guru tu telefon macam kan live. Tahu juga kalau sebaiknya ini akan mempengaruhi keberkatan. Ya. InsyaAllah pahala tu ada, pahala menuntut ilmu tu ada. Setiap huruf kan ibadah setahun kan, pahala-pahala menuntut ilmu tu dahsyat. Satu huruf ibadah setahun, apalagi satu lamsah ibadah setahun. Itu pahala tu insyaAllah ada, tapi keberkatan. Ini yang banyak orang gagal. Tentang ngaji kitab penuntut kan, fahamkan kitab khasnya bab keempat, pasal keempat itu bahas banyak tentang ini adab, ini keberkatan. Satu ulama mengajar, diajak di duduk balik, mengajar diajak di duduk balik. Kalau saya bagi itu, tak tahu kata apa misalnya bisul ke Ustaz, oh
Apa tanya pasal tuan begitu? Tak, aku ngajar, tiba-tiba anak tuan guru aku budak lagi kecil tengah main-main, dia main-main lalu kerja-kerja main basikal apa lalu depan masjid tu. Aku nampak anak tuan guru yang masih kecil main-main, lalu je hormat kepada apa? Anak tuan guru, seolah macam hormat guru. Orang dulu begitu, semua ada kaitan dengan guru, mereka akan hormat macam guru. Sebab ilmu mereka tu sampai hari ini orang baca, kitab mereka sampai hari ini orang baca. Itu berkat. Berkat ni lain tau. Berkat ni lain macam yang kita tak kisahkan tangan. Jadi sebaiknya kalau dengan ceramah, walaupun YouTube, walaupun audio, cubalah seakan-akan live. Macam mana kalau anda kata kita depan dia, takkan kita nak bagi yang dah pun tak bagi duduk tu. Takzim dia panggil. Termasuk antara keberkatan ilmu tu takzimul ilmi. Itu pasal keempat dalam kitab Cerita Penuntut. Pasal itu lah, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi dan seterusnya. Memuliakan ilmu, ahli ilmu dan apa saja berkaitan dengan dia. Macam tu contoh ulama hari ini punya aplikasi kepada benda ni. Ulama tu jangan cakap lah lagi dahsyat, luar biasa. Wallahualam. Jadi soalan tadi tu boleh, bagus. Bagi saya itu lebih afdal sebab ilmu ni dia bukan untuk kita seorang. Bila kita dapat, kita boleh share. Kalau zikir kita seorang, jadi memang lebih afdal begitulah. Cuma kalau boleh lah, minta kepada Allah taufik untuk lebih beradab. Allah. Sebaiknya afdal begitu. Macam saya cakap tadi lah, walaupun benda ni laptop juga atau handphone je, cuba kita buat seakan-akan kita depan guru. Cuba. Memang tak wajib, memang tak sama, tapi Allah tu memberi. Allah tu tak ada benda yang kita buat Allah sia-siakan, Allah abaikan. Tak ada benda. Susah kita tu, leceh kita tu, kira-kira Allah nilai tak? Masih ada barakahnya. Dengan orang yang tak buat, dengan orang yang buat, agak-agak Allah beri sama. Satu orang belajar main-main, tak ada adab, dengan satu orang belajar dengan adab. Allah sama-sama mengaji ni, tapi apa gerangan yang Allah beri pada yang beradab. Ini semua dalam kitab Cerita Penuntut sebut. Kajian ratusan tahun. Bila ada dua orang mengaji, dua orang satu kampung mengaji, merantau. Bila balik yang jadi seorang je, yang seorang tak jadi. Padahal sama-sama mengaji, sama-sama puluhan tahun. Tapi bila balik, yang berjaya jadi ulama seorang. Ada sebut dalam kitab Cerita Penuntut. Ulama buat kajian, serta-merta ulama buat kajian. Apa pasal dua ni seorang jadi seorang tidak? Rupanya yang seorang yang jadi ni, dia cukup jaga adab ketika dia mengaji. Dia kalau baca kitab, dia akan menghadap kiblat atau menghadap rumah guru dia. Tak berani nunjuk kaki ke arah rumah guru dia. Kita tak fikir ni rumah guru tuan-tuan arah mana? Rumah ustaz kita ni. Tak boleh nak tunjuk kaki kau tu kan. Dia cukup jaga. Walaupun tu puluhan kilo. Ini rumah guru aku, contoh rumah guru kita orang Johor. Kita tak mana arah Johor, tak berani tunjuk kaki arah Johor. Yang seorang lagi ikut dan dia je. Dia nak ada kiblat ke, dia tak jaga adab. Ulama kata walihada. Inilah sebab yang ni jadi, yang tu tak jadi. Ingat segala leceh kita tu, segala susah payah kita tu ada nilai di sisi Allah. Pasti ada. Itu nampak. Ada satu ulama di Indo, Kiai Khalil Bangkalan, wali besar. Itu Madura, yes. Beliau katanya naik kereta kuda. Kereta tangga biasalah, panggil apa tu? Panggil kereta kuda tu. Apa lagi? Bendi. Tak ada satu lagi. Lupa. Terpinggir tu. Naik apa? Jadi kita kuda dengan murid, dua orang murid letak. Sampai waktu Kiai borak dengan usir dengan driver.
Oh, bagus Pak. Ini kuda bagus Pak. Ini bagus. Ini kuda dari Bima. Bima tu Madura ujung lagi. Madura, Bali, Lombok, Sumbawa. Sumbawa tu ujung Indonesia tu. Ada satu daerah nama Bima, Nusa Tenggara Barat. Bila dengar ni kuda bagus memang Kiai, ni kuda dari Bima. Dari Bima. Stop. Kenapa? Sudah. Padahal belum sampai. Turun dengan murid bayar tambah penuh. Lepas tu nangis Kiai Khalid, nangis di jalan. Murid terkejut dulu. Apa kalau Kiai pula ni? Murid tanya, kenapa Kiai nangis? Kenapa kita turun belum sampai? Ketika dari Pak Kusir tadi kata kudanya dari Bima, aku takut sebab guruku dari Bima. Aku ada guru yang dari daerah Bima. Aku ada salah seorang guru dari daerah Bima. Aku takut kuda ini pernah ditunggang guru aku khawatir. Padahal belum tentu, kemungkinan guru kecil tu. Kemungkinan kuda yang bagus ini pernah ditunggang guru. Maka satu kebiadaban kalau aku guna kuda yang pernah diguna oleh guru. Tak berani. Nangis kenapa? Aku takut Allah cabut berkat ilmu. Nangis, aku takut Allah cabut berkat ilmu. Kerana kebiadaban aku menggunakan barang yang pernah diguna oleh guru. Dalam kitab Ta'lim Tani memang sebut antara adab murid dilarang menggunakan barang-barang guru. Jangan pakai kasut guru. Kalau kat sekolah jangan guna tandas guru. Kan kita selalu masukkan sebab tanda guru cantik kan. Tanda pelajar ya Rabbi macam mantu. Saya dulu kan selalu dia masuk tanda guru. Buat cantik, pusing. Tanda budak ya Rabbi pusing hancing. Bila dah ngaji ya Allah. Tak boleh. Itu biadab. Jangan duduk tempat guru. Jangan guna barang-barang guru. Sampai ulama dulu Kiai Khalid tu Masya Allah, ilmunya berkat sampai sekarang. Guru yang tak pernah sepi. Ada je orang hadiah Fatihah, gaji Quran, kata non-stop pahala mengalir. Kita agak guru kita dah mati ada orang datang tak? Raya pun tak datang sekarang. Jawab habis kata tahu ya. Dulu adalah harapan kan, setahun sekali anak balik tu. Kan jangan harap lah. Jangan harap dah raya anak-anak kita nak jumpa kita. Tak Fatihahkan kita kat guru kita. Dah sepi dah guru raya sekarang. Berjaya pun habis kempen kan. Ni raya untuk happy-happy pasal sedih-sedih saya dah guru. Ramai pula. Lagi kesian tu ni yang kita tu. Aduh, tak apalah nak macam mana kan. Tapi Kiai Khalid saya pernah pergi, Masya Allah. Non-stop ada je orang yang zikir, baca Quran, mana kan pahala semua tu. Sunnah renang di alam berkat ilmunya sampai hari ni orang belajar. Di Jawa tu yang cakap lah, semua ilmu yang kita mulut tu yang bawa siapa? Kiai Khalid. Dan dia orang yang sangat jaga adab. Beliau masa ngaji di Mekah tak berani buang air dalam tanah haram. Dia di Mekah bertahun-tahun. Asal nak buang air dia mesti lari ke tanah halal terdekat. Tan'im ke apa ke. Tahan. Tak berani buang air dalam tanah haram. Adab jaga sungguh. Maka ilmunya berkat sampai hari ini. Seluruh pondok-pondok Jawa siapa tak kenal Kiai Mbah Khalil bin Abdul Latif Al-Bakalan wali besar. Jadi itulah adab. Walaupun kita ngaji YouTube, ngaji dalam Facebook, ngaji apa kata online, cubalah jaga. Cubalah anggap macam real, macam reality. Adab. Ingat, itu semua tak akan disia-siakan Allah. Tak nak tak apa, tak ada masalah. Terpulang. Ilmu tuan-tuan dapat, pahala mengaji dah dapat. Tapi berkat saya tak jamin. Mungkin ada sikit, tapi tak boleh, tak dapat impak yang macam orang dulu buat. Dalam macam orang dulu dah dapat. Sebaiknya lah kalau nak silakan, tak nak tak apa. Tapi rugilah kan. Ilmu ni ajib luar biasa. Kadang ngaji tak banyak, bila berkat menjadi banyak. Ngaji tak lama, tapi kalau berkat sangatlah manfaat. Yang penting keberkatan.
Allah. Ada lagi? Kalau kita lepas solat, kita tak boleh kaki menunduk ke arah kiblat tu. Segi hukum fiqh boleh. Segi hukum fiqh boleh. Tapi segi adab. Adab memang keluar lah. Menunjuk kaki kalau kecuali darurat. Imam Syarani pernah cerita, satu wali Allah zikir. Tahu lah wali Allah zikir macam kita kan, berjam-jam. Ketika dah habis zikir, dia pun rasa penat. Dia pun lulu pinggang kan. Dia terlupa. Dia terlunjur kakinya ke arah kiblat. Lulu pinggang kita. Lepas tu tersedar. Apa jadi katanya? Pengakuan si wali ni, Kerana aku terlupa adab. Biasa aku tak berani buat. Yang tahu, dia akan cek hal lain terunjuk. Tapi ketika malam tu aku terlupa. Allah cabut kemanisan ibadat dari diriku setahun. Mula dia tak sedar tau. Mulai malam tu, bangun tahajud susah, ngaji nak ngambilkan sejus payah, nak khatam payah, nak selawat berat. Kalau tak sebelum tu sedap je, manis je, seronok je. Tapi sejak malam itu, dia berasa, setahun dia kata, dia ingat dia, apa salah aku ni, dia kaji baru dia ingat, dia betul. Kerana aku terlupa, aku tertunjuk kaki ke arah kiblat. Allah cabut kemanisan ibadah. Nah, tuan-tuan, kita ni tuan-tuan ngaji baca Quran ke? Dah kata berapa kali dah tahu? Azab ya Allah nak kata. Kita ni tak, Allah cabut dah banyak kali dah sebab kebiadaban kita tak rasa. Segi bekam tak ada. Tak harap pun tu kata harap. Bekam tu segala hukum terakhir, tapi adab ni je lain. Kita tak sedar, dia makan dalam. Oh patut lama tak bangun tahajud aku ni, patut lama tak kata-kata. Kemanisan ibadat ini Allah tak beri kecuali orang-orang yang jaga berkat, jaga adab. Siapa jaga adab Allah beri. Senang baca Quran, senang, mudah, manis. Kemanisan ibadat kan keseronokan. Kita tak payah nak push di jalan ni, atau ikut flow. Tapi bila Allah cabut, burung 14 paksa hilang kemanisan tu. Ini setahun dia kata, setahun dia rasa. Lepas dia taubat, baru Allah kembalikan balik kemanisan ibadat. Ya, beza tuan-tuan. Memang sekitar apa panggil fatwa lain. Fatwa ni dia hukum syariat. Hukum syariat ni untuk orang awam, untuk orang yang kecil-kecil, orang yang level kelas awam lah. Tapi untuk orang dah macam kita kan, dah lama dah masuk Islam kan, dah lama dah hidup, dah lama dah ibadat, takkan nak gitu juga. Kita ada level, naik level adab. Jadi antara itulah bahaya dia tu, antara bahaya menunjuk ke arah kiblat atau meludah ni kan ada adab. Hukum fiqh memang tak haram ludah kiblat. Ada orang nak meludah, dia tak fikir pun mana arah, ikut suka dia mana nak ludah, depan ke, padahal depan tu kiblat atau kanan. Ada orang tak peduli. Memang segi fiqh tak ada masalah pun. Tak ada kata haram ludah sebelah kanan, haram ludah ke arah kiblat, tak ada pun. Tapi segi adab laut. Adab memang makruh. Jangan ludah arah kanan, jangan ludah arah kiblat. Dua arah ni kita jaga. Kiblat kanan. Kalau nak berludah selain arah ni, antara dia buat kiri itu pun kalau bukan kiblat. Kalau kiri kita kiblat tak boleh juga. So depan kita, depan tak boleh juga. Depan tak apa. Yang penting banyak ulama bawa kaki. Ambil ni kan, segi ahli-ahli hadis zaman dulu, mereka jaga, mereka perhati. Mana-mana tok-tok calon-calon guru yang mereka nak ambil hadis tak jaga benda ni, mereka reject macam. Ada satu ulama, ada satu dia nak ambil hadis, nak ambil hadis, sejarah ulama tu, dia kira ulama tu mudah lagi berat. Terus tukar niat, tak ada sejarah biasa.
Dengan ada bab ni pun dia fail nak jaga, apatah lagi nak jaga sunnah yang lagi besar. Bab ni pun dia fail kan. Ada lagi tu yang dulu orang gelar pakai tangan kiri, pada saya minum pakai tangan kiri. Asalnya ni ulama nak ambil hadis terus cancel tadi. Sebab dia bang, memang tak haram ke? Tak haram, tapi ada. Kalau adab pun kau tak boleh jaga, apalagi yang lebih besar daripada itu. Adab ni kan benda tak wajib. Kalau benda tak wajib, kalau benda tak wajib pun dia boleh jaga. Benda tu tak wajib tapi dia jaga. Mana? Benda tu tak wajib tapi dia boleh jaga. Apa yang kita harapkan dari dia. Mana lebih daripada tu dia boleh jaga. Ini layak kita jadikan guru. Guru lah. Guru je. Tak sebarangan. Sebab mereka ni luar biasa keberkatan ni. Kita moga Allah bagi taufik. Tak dapat ambil banyak pun sikit. Sikit-sikit lah. Allah dia cukup juga. InsyaAllah. Dia tak ada lagi. Semoga Allah beri manfaat. Allah bagi berkat. Selalu di awal kuliah, kalau berasa saya selalu minta semoga Allah memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu. Seperti kita ni ngaji, dia berkat Allah. Dia sikit tadi berkat. Berkat dia yang sampai kita dah mati besok orang pakai, orang cari. Jadi imam yang sudah nama Imam Ghazali, Masya Allah, berkat sungguh 4,000 tahun orang baca lagi ilmu. Kita nak ilmu kita macam tu kan. Kita nak lepas mati tak betul-betul orang doakan kita, orang sebut nama kita, orang fatihahkan kita, orang katakan untuk kita. Macam mana dia nak dapat semua itu? Berkat. Macam Kekhala tadi kan, luar biasa dijaga adab. Luar biasa tu. Banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Sikit ada sebut dalam kitab Pelita Penuntut. Tengok. Walaupun memang untuk amal hari ni memang rasa macam tak mungkin, macam mustahil, tapi buatlah sikit-sikit mana yang terboleh, mana yang termampu. Semoga Allah bagi taufik, Allah bagi berkat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.